Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang etika di pejabat. Baiklah, tanpa melengah masa lagi, kita teruskan kepada penerangan mengenai etika. Etika adalah nilai dan juga norma moral yang menjadi pegangan seseorang ataupun suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam pengertian ini dapat dirumuskan juga sebagai satu sistem nilai yang berfungsi dalam kehidupan manusia seperti etika Protestan sebagai satu sistem nilai masyarakat barat. Implikasi etika amat luas mencakupi semua aspek kehidupan manusia dan termasuklah di alam pekerjaan. Etika kerja ini berkaitan dengan amalan dan juga perbuatan beretika selaras dengan peraturan dan juga norma dalam sesebuah organisasi. Lazimnya ia merangkumi perbuatan serta perilaku yang dianggap baik untuk organisasi dan yang memberi makna kepada pekerja dalam urusan sehariannya. Etika kerja juga berkaitan dengan sikap individu terhadap pekerjaan di samping pelibatan tanggungjawab serta komitmen seseorang itu terhadap kerja. Untuk pengetahuan semua, itulah penerangan mengenai etika. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada tayangan video yang pertama, iaitu mengenai hubungan antara bos dan juga pekerja. Baiklah, kita pergi kepada video tersebut. Saksikan. Baiklah, masuk. Daya, saya sudah cek awak punya laporan ni. Tetapi saya tengok ada beberapa part saja yang awak perlu betulkan sikit. Sebab saya tengok keseluruhannya semuanya agak baik dan juga agak bernas idea yang telah awak bentangkan itu. Jadi boleh awak betulkan sikit? Baiklah kalau betul bos, saya akan ubah semula dan buat penambahbaikan report ni. Setelah tu Baiklah, berdasarkan contoh situasi positif antara majikan dan juga pekerja, dia telah menunjukkan salah satu situasi yang harmoni di mana cara percakapan ataupun cara perlakuan oleh majikan itu dalam menegur hasil kerja pekerjanya telah menunjukkan salah satu suasana yang harmoni dalam kalangan pekerja. Hal ini demikian kerana elemen inilah sangat penting kerana ia merupakan etika dalam pekerja. Oleh itu, majikan tidak perlu untuk menggunakan bahasa yang sangat kasar kerana ia akan menyentuh perasaan dan juga sensitiviti pekerja kita. Oleh itu, pekerja adalah salah satu penggerak utama dalam satu organisasi syarikat kita. Oleh itu, pekerja adalah salah satu elemen dan juga perlu kita hormati. Dan berdasarkan contoh yang telah diberikan tadi, jelaslah menunjukkan bahawa hubungan yang baik antara majikan dan juga pekerja akan mewujudkan salah satu suasana yang baik dalam bekerja dalam satu organisasi yang lengkap. nanti saya akan bagi semula pada bos. Baiklah, nanti kalau sudah siap, hantar ke meja saya, okey? Alright, awak boleh keluar. Baik bos, saya akan siapkan. Bukan saya bos, tapi saya rasa kita kena ubah balik cadangan yang bos bagi semasa dalam mesyuarat tu. Sebab saya tengok macam ada sikit kekurangan cadangan yang bos berikan tu. Hey. Baiklah, berdasarkan situasi negatif yang telah diberikan tadi, jelaslah menunjukkan bahawa majikan mestilah bertimbang rasa ataupun berpandangan terbuka dalam menerima cadangan ataupun idea yang telah diberikan oleh para pekerja. Oleh itu, kita sebagai sebuah organisasi yang lengkap, yang berjawatan ataupun berpengerusi, kita mestilah menghormati semua orang. Dalam idea yang telah diberikan itu, kita mestilah hormati dan juga perlu bertimbang rasa untuk memperbaiki apa yang perlu dalam idea tersebut. Dalam situasi video tadi, jelaslah menunjukkan bahawa majikan ini tidak sangat menghormati apa yang telah dibentangkan oleh pekerjanya itu. Oleh itu, etika majikan mestilah diubah. Kita mestilah bersifat berpandangan terbuka kerana idea ataupun cadangan yang diberikan itu adalah salah satu kunci utama kejayaan bagi perniagaan apa yang telah kita ceburi. Jelaslah bahawa kita sebagai majikan mestilah
berpandangan dan juga menerima segala apa yang telah diberikan oleh pekerja kita dan memperbetulkan apa yang telah dibentangkan itu dengan cara yang betul dan juga tidak menggunakan cara yang kasar. Oleh itu, etika ini adalah sangat penting dalam mewujudkan salah satu suasana ataupun harmoni bagi membantu kita punya kehidupan dan juga suasana bekerja dengan keadaan yang aman dan juga tenteram. Sekarang ni siapa yang bos? Awak ke saya? Apa yang saya cakap semuanya awak kena ikut, faham ke tak? Awak tu kena ingat, awak tu cuma pekerja bawahan je. Saya ni bos awak. Baik bos, maafkan saya. Baiklah, itulah tayangan video kita yang pertama, iaitu mengenai hubungan antara bos dan juga pekerja. Baiklah, kita pergi kepada video yang seterusnya, iaitu cara melayan pelanggan. Saksikan. Assalamualaikum Cik. Saya Siti Hajar daripada CIMB Bank. Boleh saya tahu tujuan Cik menelpon saya? Waalaikumsalam. Tujuan saya datang ke sini sebab saya nak tanya tentang pinjaman yang saya lakukan sebelum ni. Boleh Cik beritahu saya nama dan nombor akaun Cik untuk saya buat semakan? Baiklah, nama saya Nurul Rada binti Ahmad. Nombor akaun saya 712345678. Sebentar ya, saya lakukan semakan. Okey, baiklah. Pelik betul lah. Macam mana lah duit aku ni boleh kurang Berat. Tak apalah. Ada kaunter kosong. Kita pergi lah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari puan. Maaf kerana mengganggu puan. Boleh tak kalau puan tolong cekkan saya punya United account, sebab saya tengok United account saya semakin lama semakin berkurangan. Setahu saya tak pernah buat apa-apa pengeluaran, tapi bila saya nak keluarkan wang, saya tengok saya punya penyata tu makin lama makin berkurangan. Boleh tak kalau puan tolong cekkan, sebab benda ni sangat penting, sebab yelah pasal duit kan. Boleh tak kalau puan tolong cekkan. Yang ni saya punya United account, boleh tak? Tolong. Cik tahu tak sekarang ni dah pukul apa? Sekarang ni lunch hour tau. Lain kali tengok masa dulu sebelum datang. Saya tahu salah saya puan, tapi saya dah buat report polis sebab benda ni melibatkan wang. Jadi kalau boleh saya nak selesaikan perkara ni dengan cepat, sebab benda ni sangat urgent puan. Boleh tak kalau puan tolong cekkan sekarang? Boleh tak puan? Sebab report pun dah dibuat, jadi benda ni kena disettlekan dengan cepat puan. Boleh tak puan? Ya Encik, saya kan dah kata sekarang ni lunch hour. Itulah lain kali sebelum datang tu tolong tengok sebab tu kami bekerja. Bukannya sesuka hati nak datang. Kami ni pun perlukan rehat juga. Baiklah puan, kalau macam tu saya pergi ke tempat lain sajalah untuk urusan saya punya penyertai akaun ni. Terima kasih ya puan. Pada video tersebut menunjukkan dua ciri ataupun dua situasi berkaitan dengan situasi perkhidmatan pelanggan di bank. Antara situasi yang terlibat adalah seorang pekerja yang memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan, manakala situasi kedua adalah seorang pekerja yang memberikan perkhidmatan yang buruk kepada pelanggan. Menurut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 tahun 2008, menunjukkan terdapat 3 ciri kualiti perkhidmatan. Yang pertama adalah penyampaian. Di bawah penyampaian mempunyai 9 ciri. Yang pertama adalah kebolepercayaan. Kebolepercayaan bermaksud seorang pelanggan mampu meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada pekerja tersebut berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Yang kedua adalah responsif. Responsif bermaksud seorang pekerja mampu memberikan tindak balas yang cepat jika pelanggan tersebut bertanyakan sebarang soalan. Yang ketiga adalah menepati masa. Seorang pekerja haruslah sentiasa menepati masa jika perlu berhadapan dengan pelanggan. Ini kerana seorang pekerja tidak seharusnya membiarkan pelanggan menunggunya pada waktu yang agak lama. Yang keempat adalah ketepatan.
Ketepatan bermaksud seorang pekerja haruslah memberikan maklumat yang betul dan juga tepat berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kelima adalah mudah diperoleh. Mudah diperoleh bermaksud seorang pelanggan mampu untuk bertanyakan ataupun pergi ke tempat perkhidmatan seperti bank yang berdekatan dengan kawasan agar mudah untuk memperolehi maklumat. Yang keenam adalah mudah difahami. Ini berlaku jika seorang pelanggan yang bertanyakan soalan kepada pekerja, maka pekerja tersebut haruslah menjawab kembali pertanyaan tersebut dengan jawapan yang mudah untuk difahami oleh pelanggan tersebut bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku. Yang ketujuh adalah kompeten. Kompeten bermaksud seorang pekerja haruslah yang mempunyai pengalaman ataupun berpengetahuan luas mengenai bidang tertentu. Ini kerana agar mudah untuk berhadapan dengan pelanggan dengan cara yang profesional. Yang ke-8 adalah credibility. Credibility adalah bermaksud dengan cara penyampaian perkhidmatan yang diberikan haruslah dengan cara yang baik. Yang ke-9 adalah keselamatan. Ini berlaku jika pelanggan tersebut memberikan maklumat peribadi kepada pekerja. Maka dengan itu, pekerja tersebut haruslah menyimpan data ataupun maklumat peribadi pelanggan tersebut agar maklumat peribadi tersebut tidak tersebar luas dan digunakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ciri kualiti penyampaian yang kedua adalah fizikal. Fizikal mempunyai dua bahagian. Yang pertama adalah persekitaran yang kondusif dan yang kedua adalah sokongan. Perkhidmatan kondusif bermaksud keadaan ataupun situasi persekitaran di kawasan ataupun premis tersebut adalah sangat memberikan keselesaan kepada pelanggan. Manakala kemudahan sokongan seperti pemakluman ataupun kaunter pertanyaan ataupun ATM yang memudahkan pelanggan untuk mengakses sebarang maklumat. Yang ketiga adalah emosi. Emosi merupakan ciri terakhir bagi ciri kualiti perkhidmatan. Ini kerana emosi melibatkan 3 perkara, iaitu mesra dan adil, kedua mendengar dan memahami, ketiga adalah menghormati. Pertama adalah mesra dan adil. Apabila melibatkan perkhidmatan yang perlu berhadapan dengan seorang pelanggan, pekerja tersebut haruslah memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan tersebut bagi mengelakkan sebarang ketegangan situasi berlaku. Ini kerana tujuan mesra berlaku di antara pelanggan dan juga pekerja adalah supaya dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan berkaitan dengan premis yang pekerja tersebut bekerja. Yang kedua adalah mendengar dan memahami. Jika pelanggan tersebut bertanyakan sebarang soalan kepada pekerja, maka dengan itu pekerja tersebut haruslah mendengar dan memahami soalan tersebut agar mudah untuk menyampaikan jawapan kepada pelanggan jika bertanyakan sebarang soalan. Dan yang terakhir adalah menghormati. Perlu wujud sifat menghormati di antara pelanggan. Ini kerana pelanggan tersebut akan membawa keuntungan kepada syarikat. Maka dengan itu, seorang pekerja haruslah menghormati pelanggan dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan tersebut. Baiklah, itulah tayangan video mengenai cara melayan pelanggan. Seterusnya, kita beralih kepada video mengenai disiplin kepejabat dan juga etika makan di tempat kerja. Badan pun dah segak ni. Double tie. Tain. Tangan pun dah berlipat. Masa dah pukul apa ni? Sikit tepat. Alhamdulillah. Okey lah. Semua orang mana ni? Tak ada pun. Macam nampak macam gaya je dalam tu. Label. Assalamualaikum. Awal datang ke pejabat hari ni, Zedil?
Waalaikumsalam. Daya. Mestilah kena datang awal kan. Yelah, kita ni kan sebagai pekerja, kita kena tepati masa. Kita ni kena ada tanggungjawab dalam diri. Sebab masa tu kan emas. Jadi kita jangan sia-siakan kerja kita ni dengan perkara yang sia-sia, okey? Okeylah. Aku masuk kerja dulu okey? Oh begitu, okeylah. Selamat bekerja ya Zairil. Okey, baik. Kau buat sama juga. Buat kerja tu elok. Nanti kalau ada apa-apa masalah, panggil aku. Nanti aku akan tolong kau. Nanti jangan lupa tak rehat. Nanti kita rehat sama-sama tau. Kita rehat dalam pukul 1 macam tu okey? Okey, bye. Aku gerak dulu. Dapat dilihat berdasarkan situasi tersebut, pekerja seharusnya amanah dalam melaksanakan tugas mereka dan juga datang mengikut masa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan etika kerja, kelakuan dan tata tertib yang telah dilakukan oleh kumpulan PPPNP iaitu Kumpulan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak tahun 2013 ada menyatakan mengenai kaki tangan kumpulan PPPNP mestilah sentiasa melaksanakan 19 perkara, antaranya adalah amanah dalam melaksanakan kerja mereka. Selain itu, pekerja yang menggunakan kad perakam waktu mestilah mengetip sendiri kad perakam waktu mereka. Aja, kau pun datang lambat juga ke hari ni? Ya, aku pun datang lambat juga hari ni. Alah, lagipun aku dah suruh kawan aku untuk punch card bagi pihak aku. Kalau macam tu, aku pun nak datang lambat juga lah esok. Alah, boleh je datang lambat. Lagipun, bos bukannya tahu pun. Pada video tersebut menunjukkan dua situasi, iaitu situasi pertama adalah seorang pekerja yang menghadirkan diri tepat pada waktunya. Situasi kedua adalah seorang pekerja yang menghadirkan diri dengan lewat ke tempat kerja. Perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku jika ingin menjadi seorang pekerja di sebuah syarikat. Ini kerana jika seorang pekerja tersebut menghadirkan diri dengan lewat ke pejabat akan memberikan kesan buruk kepada dirinya dan juga institusi syarikat juga. Menurut unit pentadbiran ataupun tata tertib, seorang pekerja haruslah menghadirkan diri tepat pada waktunya bagi mengelakkan sebarang perkara buruk berlaku. Jika mengikut waktu kerajaan, seorang pekerja haruslah mula bekerja pada pukul 8 sehinggalah pukul 5. Namun, jika pekerja tersebut tidak dapat untuk menghadirkan diri tepat pada waktunya, pekerja tersebut haruslah mengemukakan surat tunjuk sebab kepada pihak atasan. Tujuan surat tunjuk sebab ini diberikan ataupun dilakukan adalah bagi tujuan supaya pihak atasan sentiasa peka mengenai keberadaan pekerjanya. Namun, jika pekerja tersebut tidak menghadirkan diri ke pejabat tanpa sebarang sebab ataupun alasan, ianya akan mendatangkan kesan buruk kepada pekerja tersebut. Ini kerana pekerja tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib, antaranya dibuang kerja ataupun penggantungan kerja. Maka dengan itu, sebagai seorang pekerja, kita haruslah sentiasa mematuhi waktu dan juga sentiasa amanah dalam menjalankan tugas. Korang, jom kita makan dekat kafe yang selalu kita pergi tu nak tak? Boleh juga tu Daya. Sebab tempat tu pun, kafe tu pun sedap Sebab hari tu aku ada rasa makanannya memang tip-top lah. Memang sedap lah dan dijamin lah dia punya penjagaan kualiti makanan tu memang jaga. Memang sedap lah. Boleh lah. Nanti kita pergi okey? Aduh, malaslah aku nak turun. Aku rasa aku nak makan dalam ofis ni je lah. Hajar, jom. Okey, boleh je. Hajar pun malas nak turun. Makan dekat pejabat je lah. Okey, ikut korang lah Apa-apa nanti bagi tahu dengan kita orang. Okey? Itulah Jap. Kau bau tak? Bau macam tempoyak lah
Okey, cuba tengok selepas sejam diorang rehat, satu pejabat dah bawa makanan yang diorang makan. Sebagai pekerja, kita seharusnya ikut perkeliling yang telah dikeluarkan. Mengikut panduan pelaksanaan Eksa JPA 2019, pejabat hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan bebas daripada sebarang serangga, makhluk perosak, kekotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Jadi, sebagai pekerja, kita mesti mengikut peraturan yang telah ditetapkan agar tidak mendatangkan bau yang tidak menyenangkan bagi pekerja lain. Baik, kita mainkan video tersebut dan tengok apa yang terjadi selepas tu. Lah weh. Sedap weh. Siapa yang bawa awak ni Dah lah, tak ajak sekali. Lepas tu makan kat badan pejabat pula. Ni yang buat aku lapar balik ni. Weh, korang tahu tak? Korang makan dalam ni satu pejabat bau tempoyak. Korang tahu tak? Itulah weh. Tengok ni masa ni. Sekarang ni dah pukul berapa dah ni? Dah habis time lunch hour ni tau. Ini kalau bos tahu ni, kena tindakan tata tertib ni tau. Korang ni, lain kali tu nak makan tu jangan makan dalam pejabat. Betul tak? Ini kalau bos tahu ni, memang siap lah korang ni. Memang kena lah ni. Alah, sorry lah babe. Kita orang janji kita orang tak buat lagi. Tengok tu, dah lah makan dalam pejabat sampai satu pejabat bawa makanan yang diorang makan tu. Lepas tu makan sampai habis waktu rehat pejabat. Janganlah ikut perangai yang dibuat oleh mereka berdua ni. Mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2019, iaitu pelaksanaan waktu bekerja fleksi WBF di Agensi Kerajaan Persekutuan telah menetapkan waktu bekerja bagi setiap pekerja mengikut negeri. Berdasarkan perkeliling tersebut, pekerja diberi masa 1 jam untuk rehat pada hari Isnin sehinggalah Khamis, manakala pada hari Jumaat diberi rehat selama 3 jam kerana lelaki yang beragama Islam akan menunaikan solat Jumaat. Hal ini sebenarnya masa yang telah diberikan tu adalah cukup untuk pekerja rehat. Sabar jap Kita orang dah nak habis makan dah ni. Baiklah kalau macam tu. Tak ada apa. Sebenarnya kita orang nak ingatkan je sebab kita ni bekerja ni, kita ada etika dia, okey? Kita kena ikut etika pejabat sebenarnya. Memang benda kita buat ni memang kita tak fikir, tapi benda ni lah yang mencorakkan kita punya peribadi kita, okey? Etika tu penting, okey? Lain kali jangan buat lagi, Baiklah, anda semua sudah faham mengenai tayangan video yang telah dibentangkan tadi. Baiklah, kita beralih kepada kita punya tayangan video yang seterusnya, iaitu mengenai sapaan antara rakan sekerja di pejabat. Saksikan. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Aja. Segi positif, kita dapat lihat bahawa amalan bertegur sapa ini wajar dipraktikkan secara berterusan bagi mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan kaki tangan, sama ada yang melibatkan pekerja bawahan hinggalah kepada pegawai atasan. Sebagai rakan sekerja di pejabat yang baik, kita mestilah berinteraksi dengan permulaan dan memberikan senyuman, bersalaman dan diikuti dengan sapaan yang mesra. Kedua-dua kelompok entiti ini saling melengkapi antara satu sama lain dan keperluan untuk bertegur sapa adalah penting untuk mewujudkan suasana survival pentadbiran yang mempunyai credibility dan accountability. Dalam video yang menunjukkan situasi positif itu di mana telah menunjukkan amalan bertegur sapa tersebut telah memelihara hubungan baik antara rakan sekerja dengan cara bertegur sapa yang menggunakan bahasa yang baik, sopan. Ini merupakan salah satu sikap yang positif yang perlu diterapkan secara berterusan. Ianya juga tidak hanya semasa di pejabat, sebaliknya ianya perlu diamalkan juga bila kita bersua dengan rakan sekerja pada luar waktu pejabat. Awal kau datang kerja hari ni?
Kau ni tengah nak pergi salam ke apa? Ha? Datang main kerja je. Nasib baiklah aku tak sakit jantung tau tak. Yang kita bagi salam dulu. Boleh? Garang betul pagi-pagi ni. Bukan garang, tapi hormatlah sikit. Nak jumpa orang tu bagi salam. Boleh tak macam tu? Oops. Sorry. Baik. Lain kali nak jumpa orang tu bagi salam. Kau tu budak baru lagi tau. Macam ni pun kau dah tunjuk sikap. Macam ni lah kau. Kau ni. Bagi video negatif pula, konflik negatif dalam pentadbiran ini akan mewujudkan beberapa perbalahan dan juga pendapat ataupun idea semasa menjalankan tugas, tidak mengikut arahan pada tugas yang telah diberikan dan juga cuai dalam pelaksanaan kerja dan sebagainya. Hal ini demikian kerana bahasa yang tidak sopan dan juga kasar telah menyumbang kepada suasana tidak harmoni pada situasi tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan beberapa konflik yang tidak dapat ditangani dengan baik sekiranya amalan bertegur sapa ini tidak sebati dengan cara yang betul dalam diri setiap pekerja. Seterusnya, gagal dalam memperkukuhkan hubungan kerja dalam pengurusan pentadbiran tersebut. Secara kesimpulannya, amalan bertegur sapa ini adalah sebagai satu pendekatan untuk mengukuhkan tahap profesionalisme seorang pekerja. Pendekatan ini sekaligus dapat memupuk budaya dan semangat kerja berpasukan yang mantap dan pentadbiran yang efektif serta diyakini amalan pengurusannya. Baiklah, tayangan-tayangan video yang telah ditayangkan tadi adalah mengenai situasi antara positif dan juga negatif ketika berada di tempat kerja. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pakaian yang sesuai ataupun yang formal ketika berada di tempat kerja. Yang pertama adalah bertali leher, berbaju kemeja, berkot dan rambut yang kemas dan sentiasa berada dalam keadaan yang kemas. Video tersebut telah menunjukkan etika pakaian yang betul untuk dipakai di pejabat. Sebagai penjawat awam, kita mestilah mematuhi etika berpakaian ke pejabat yang mengikut perkeliling penjawat awam. Penjawat awam diingatkan supaya menjaga penampilan diri semasa bertugas dengan berpakaian selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Cara berpakaian melambangkan kepribadian penjawat awam serta nilai-nilai dan etika kerja yang murni. Pakaian yang kemas, bersih dan bersesuaian adalah ditekankan untuk dijadikan amalan kepada penjawat awam. Seperti 4 contoh pemakaian yang betul tadi merupakan pakaian yang mematuhi etika berpakaian seperti blouse, paras perempuan dan skirt labu. Pakaian tersebut boleh dipadankan juga dengan seluar slab berwarna gelap iaitu hitam. Skirt ataupun seluar mestilah sepadan dari segi warna dan jenis kain. Seterusnya, baju kebangsaan iaitu baju kurung yang mengikut kaum masing-masing dengan syarat baju tersebut haruslah longgar dan juga tidak ketat dan juga jarang. Selanjutnya, pakaian two-piece or three-piece pantsuit yang merupakan pakaian yang mengenakan blazer dan juga seluar panjang. Material seluar itu mestilah sama dan kebiasaannya warna gelap seperti hitam. Selain itu, pemakaian baju batik yang berlengan panjang. Baju batik ini harus dipakai pada setiap hari Khamis oleh penjawat awam seperti yang telah ditetapkan dalam Perkeliling Bilangan 1 tahun 2008. Baiklah, video tadi adalah menerangkan mengenai etika berpakaian di tempat kerja ataupun di pejabat. Elemen berpakaian ini adalah sangat penting kerana memberikan kita personaliti ketika berada di tempat kerja. Baiklah, masa telah mencuburi kita. Kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.